An Abi Zaid Sabit ibn al-Dhahhak al-Ansari radhiyallahu anhu wa huwa min ahli bai'atir ridwan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yaminin bimillati ghairil islami kadhiban muta'ammidan fahuwa kama qala wa man qatala nafsahu bisyai'in uzziba bihi yawmal qiyamah wa laysa ala rajulin nadhrun fima la yamliku wa la'nul mu'mini kaqatlihi muttafaqun alaih. Daripada Abu Zaid Sabit bin Dhahhak al-Ansari radhiyallahu anhu, yang termasuk dari kalangan ahli bai'atir ridwan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang bersumpah di atas sumpahan dengan agama selain daripada Islam secara dusta dan sengaja, maka dia adalah seperti mana yang dia sumpahkan. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, nescaya dia diazab dengan perkara berkenaan pada hari kiamat nanti. Dan tidaklah boleh seorang lelaki itu bernazar pada perkara yang bukan dimilikinya, dan melaknat seorang mukmin itu adalah umpama membunuh dirinya. Hadis muttafaqun alaih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis di dalam bab tahrim la'ni insanin bi'ainihi aw dabbatin, hadis yang berada dalam bab pengharaman melaknat manusia secara ta'yin ataupun melaknat kenderaannya ini, Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Zaid Sabit bin Dhahhak al-Ansari radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW melarang kita terhadap beberapa perkara. Dan kita lihat beberapa minggu ni kita baca hadis yang banyak berkaitan dengan lidah manusia, ya. Dan kalau kita lihat yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis di sini, ya, man halafa ala yaminin bimillati ghairil islami kaziban muta'ammidan fahuwa kama qala, barang siapa yang bersumpah di atas suatu sumpah dengan agama selain Islam secara sengaja dan secara dusta, maka ia adalah sebagaimana yang dia sumpahkan. Tuan-tuan, bersumpah dengan agama selain daripada Islam secara dusta dan sengaja adalah termasuk dosa-dosa besar, ya. Sekiranya dia tidak berdusta di atas sumpahnya, dia mungkin tidak terkena. Tetapi dia kalau nak bersumpah, bersumpahlah di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenar maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bersumpah dengan agama selain daripada agama Islam, ya? Sebagai contoh, seorang manusia berjanji, ya, dia datang besok, ya, betul dia datang, betul kalau dia tak datang aku jadi orang Yahudi. Tiba-tiba kawan tu betul tak datang, maka Yahudilah dia, ya. Artinya mengikat sesuatu dengan sesuatu yang lain bagi menguatkan dakwaan dia, itu sumpah, ya. Dan di dalam Islam, di dalam agama kita, kita hanya dibenarkan bersumpah di atas nama Allah Azza wa Jalla, ya. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyaskut.
barang siapa yang hendak bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah ataupun dia diam. Ya. Apakah kalimah-kalimah sumpah itu? Ya. Kalimah-kalimah sumpah yang paling jelas sebagai contoh ialah kalimah wallahi, demi Allah. Ya. Wabillahi, dengan nama Allah. Ya. Watallahi, ya, di atas nama Allah. 3 perkataan ini adalah perkataan sumpah. Ya, perkataan sumpah. Dan bila kita sebut perkataan sumpah, ia suatu perkara yang amat serius. Sebab seorang itu mengikatkan suatu perkara di atas nama Allah. Dia letakkan Allah itu sebagai jaminan dia untuk melaksanakan sumpah dia. Ya. Sebab itu Nabi SAW sebut, ya, man kana halifan falyahlif billah. Siapa yang nak bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Kalau tak nak bersumpah, baik dia. Tetapi akibat manusia tidak melihat besarnya nama Allah, agungnya nama Allah Jalla Jalaluh, ya, luar biasanya kekuatan nama Allah itu sendiri, maka ramai yang bermain-main di atas sumpah. Ramai yang main-main. Ya, betul demi Allah, betul. Dalam hati dia dah tahu tak betul. Ya. Dia tak mampu buat, tapi dia janji juga, demi Allah aku akan janji, aku akan buat. Kalau dia langgar, maka dia langgar sumpah dia atas nama Allah Azza wa Jalla. Dan melanggar sumpah atas nama Allah Azza wa Jalla itu kesan dia amat besar. Ya, kesan dia amat besar. Yaminu ghamus. Ya, sumpah yang menjahanamkan, yang mencelakakan, yang boleh menyebabkan seseorang itu dibenam di dalam neraka jahanam. Ya. Orang yang kadang-kadang bila sikit-sikit bersumpah, dia akan jadi suatu kebiasaan. Bila jadi satu kebiasaan, ia akan membawa bencana. Ya. Sebab itu kita lihat, kita orang Islam bila sumpah memadai dengan ungkapan wallahi ataupun wabillahi ataupun watallahi. Jadi bila dia bersumpah junjung Quran ni, kita tak tahu dia mai dari mana. Ya. Sumpah junjung Quran datang dari mana? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Apatah lagi yang lagi teruk, ya, sumpah pijak Quran, nah, itu lagilah, ya, tak ada akal punya orang, ya. Dan tak ada agama orang yang macam itu. Ya. Ada lagi yang bersumpah, itu sumpah dengan Yasin. Ya. Kalau dia bersumpah dengan kalamullah, sebagian ulama menyatakan ia juga yamin. Ia juga sumpah. Sebab ia dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau dia bersumpah atas nama Kaabah, itu tak pakai. Ya, Kaabah itu Kaabah. Ya. Dia bukan dikaitkan dengan zat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada orang bersumpah dengan lain daripada sumpah atas nama Allah, apa berlaku kepada orang ini? Kalau dia bersumpah atas nama kekufuran, maka dia jadi kufur. Sebab itu Nabi SAW sebut di sini, ya, man halafa ala yaminin bi millati ghairil islami kadziban muta'ammidan fahuwa kama qala. Sesiapa yang bersumpah dengan suatu sumpah dengan agama selain daripada Islam secara dusta dan sengaja, maka ya, betul lah sumpah dia itu, kata Nabi. Ya. Kalau dia bersumpah atas nama Lata dan Uzza, ya, dia jadi pengikut Lata dan Uzza. Ya. Ada setengah orang Arab
Dia cukup mudah, wallahi, wallahi, wallahi. Bila datang je kita tanya macam mana perjalanan, wallahi letih lah dengan gaya dia sekali. Padahal jalan 1 meter je. Ya. Apakah itu dianggap sebagai sumpah? Ya, dianggap sebagai sumpah. Sebab perkataan itu sendiri, walaupun dia menjadi kebiasaan pada lidah. Ya. Tapi sebahagian orang Arab Mesir, saya ingat saya lah, wallahi itu tak cukup kuat pada dia. Ya. Yang kuat wan nabi, demi nama nabi. Nabi pula lagi besar daripada Allah Ta'ala. Ini termasuk perkara-perkara kufur yang ditegah, yang dilarang di dalam agama kita. Sebab sumpah termasuk perkara ibadat. Ya. Perkara yang kita tak boleh nak logik. Ya. Perkara yang membabitkan soal keyakinan. Yakin tak dia dengan kebesaran Allah? Yakin tak dia letakkan Allah sebagai saksi dan sebagai penjamin kepada dia? Ya. Kalau dia main-main atas keyakinan itu, maka keyakinan dia hilang dan keyakinan dia akan menjadi sia-sia. Ya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah dia bersumpah tadi, ya, sahabat saya itu akan datang besok. Ya. Kalau dia tak datang, saya jadi Nasrani, sebagai contoh. Ya, memang dia betul-betul yakin kawan itu akan datang. Tiba-tiba kawan itu tak datang atas suatu perkara ataupun satu musibah yang lain. Dalam keadaan ini, sumpah dia jadi sumpah yang sia-sia. Ya. Baik, seterusnya Nabi SAW sebut di dalam hadis ini, wa man qatala nafsahu bi syai'in uzdiba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, nescaya dia akan diazabkan dengan perkara itu pada hari kiamat nanti. Bunuh diri termasuk dosa besar. Ya. Dan orang yang membunuh diri itu akan diazab di dalam neraka Jahannam. Kalaulah dia membunuh diri dengan memakan racun, maka berulang-ulanglah siksaan dia makan racun itu di dalam neraka Jahannam. Kalau dia bunuh diri, dia kelar leher dia, berulang-ulanglah perkara itu. Kalaulah dia bunuh diri, dia jerut leher dia, maka berulang-ulanglah perkara berkenaan. Kalaulah dia bunuh diri, dia tembak kepala dia pun, berulang-ulanglah perkara berkenaan. Siksa yang berterusan, ya, kepada orang yang berkenaan di dalam neraka Jahannam. Ya. Sebab itu membunuh diri termasuk dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Larangan-larangan di dalam Al-Quran, di dalam hadis terlalu banyak. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya, jangan kamu lontarkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dia tahu kelar leher itu akan mematikan dia, dia kelar juga. Ya, itu termasuk membunuh diri. Dan yang hanya berhak mengambil nyawa manusia hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ya, orang yang bunuh diri ni kebiasaannya dia ada kaitan dengan kejiwaan, fras, kecewa, putus asa. Ya, semua perkara ni, kecewa, putus asa, termasuk perkara yang membabitkan soal keimanan. Orang yang beriman dia tahu, ya, Allah Ta'ala akan membantu orang yang beriman. Orang yang beriman dia tahu, ya, tak ada soal putus asa dalam kehidupan dia, sebab rahmat Allah itu amat luas. Sebab itu banyak disebut oleh para hukama, antara benda-benda yang tak boleh elak dalam hidup, ya, setelah malam pasti akan ada siang. Ya, setelah siang pasti akan ada malam. Cuma proses itulah. Ya. Setelah wujudnya kebatilan, pasti akan datang kebenaran. Cuma proses menunggu kebenaran itu mencapai kemenangan, itu proses yang biasa. Tidak di zaman kita, pada zaman orang lain. Tapi kadang-kadang manusia ini tamak, haloba dia luar biasa. Semua perjalanan alam ini mengikut sunatullah. Dia mengikut sunatullah. Ya, yang berusaha
insya-Allah dia berjaya. Yang duduk saja tak mungkin berjaya. Ya, yang duduk saja dia kata dah ulat dalam batu pun boleh makan. Ulat tu macam mana masuk dalam batu? Dia usaha masuk dalam batu. Kalau ada juga yang nak jadi ulat, kita persilakanlah dia duduk jadi ulat duduk dalam batu, tengok macam mana. Ya. Allah bagi mulia sebagai manusia. Ya. Allah bagi kedudukan dia itu ada hubungan langsung dengan Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba dia putus asa. Manusia ni dia putus asa atas apa? Kebiasaannya dia putus asa atas perkara dunia. Tak ada orang putus asa kepada Tuhan. Ya. Dia nak wanita, tak dapat. Dia salahkan siapa? Salahkan Tuhan. Tapi dia putus asa sebab wanita. Dia putus asa sebab harta, sebab pangkat, sebab darajat, sebab kedudukan. Ya. Sedangkan kalaulah dia benar seorang yang beriman dengan qada dan qadar, ya, setiap sesuatu itu ada ketentuan takdir. Ya. Tapi manusia kalau kita lihat perkara yang cukup logik, ya, kenapa tak ada orang putus asa yang duk tunggu buah mangga dia tak masak-masak? Tanam hari ni tunggu besok berbuah. Ya. Kalaulah manusia mampu berfikir begitu, logik sunatullah itu difikirkan seperti itu, saya ingat tak ada orang yang akan putus asa. Ya. Tanam biji benih, siramkan dia, bagi dia baju. Lepas itu tawakal kepada Allah. Mangga harum manis tu pun tumbuh, membesar, berbuah. Ya, buah mengkal lagi, boleh petik, tak boleh petik lagi. Kena sabar. Ya. Besok patut dia petik, malam tu orang kebas habis. Kita nak kata macam mana? Masih wajarkah dia putus asa? Pun tidak. Di situ letaknya konsep qada dan qadar. Dia sudah berusaha, tetapi bukan rezeki dia. Ya, bukan rezeki dia. Apakah kerana orang mencuri itu akan menyebabkan darajat dia turun? Tidak. Ya, mungkin dunia dia rasa gagal, mungkin dunia dia rasa rugi, tetapi di sisi Allah Azza wa Jalla atas kesabaran itu tadi, Allah bagi ganjaran atas perkara yang lain. Sebab itu orang yang putus asa, tuan-tuan dan puan-puan, ya, orang seperti ini kita nak selesaikan masalah dia, ingatkan dia balik atas nikmat-nikmat Allah yang terlalu banyak pada dia. Manusia fikir bila dia mati selesai masalah. Tidak. Mati tu lagi banyak masalah. Kadang orang fikir bunuh diri cukup mudah akan mati. Tidak. Dimensi itu dimensi yang lain, penyiksaan yang luar biasa. Tuan-tuan bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khair khalqillah, makhluk Allah yang paling baik, sewaktu sakratul maut pun baginda sallallahu alaihi wasallam berpeluh. Peluh. Ya. Maka bagaimana manusia? Apatah lagi mereka yang bunuh diri yang sebenarnya perbuatan itu perbuatan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Di dalam perkara ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau bawa suatu pandangan yang agak berbeza dengan pandangan sebahagian ulama yang lain, ya, terhadap para pejuang berani mati. Ya. Beliau menyatakan bahawa mereka yang meletupkan dirinya, sebagai contoh orang Palestin yang meletupkan dirinya dalam menghadapi tentera Yahudi Zionis, ya, beliau berpandangan mereka ini mati sia-sia. Ya, beliau berpandangan bahawa perbuatan itu termasuk perbuatan membunuh diri. Ya. Itu ijtihad dan pandangan beliau. Ya, dia ada hujah dan pandangan dia, ya, berdasarkan ayat Al-Quran, wala taqtulu anfusakum, ya, innallaha kana bikum rahima, janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah itu
amat mengasihi kamu, ya. Tetapi sebahagian ulama yang lain yang duduk dalam situasi rakyat Palestin itu, mereka melihat hampir tak ada jalan dah macam mana untuk menakutkan musuh, ya. Antara usaha yang boleh mereka buat untuk menakutkan musuh ialah terpaksa mengorbankan beberapa orang agar Yahudi itu sendiri rasa gerun dan takut kepada keberanian orang Islam, ya. Tuan-tuan, bagi orang yang pernah duduk dengan orang Palestin, walaupun sekitar di sempadan Palestin sahaja, ya, kita akan lihat Yahudi itu pantau mereka 24 jam. Apa saja pergerakan mereka, Yahudi tahu. Tapi Allah jadikan dalam hati orang Palestin itu keberanian luar biasa, ya. Kita bayangkan Gaza itu, mungkin saya ingat besar Arau je, dikelilingi oleh tembok-tembok batu yang besar. Orang yang duduk itu cukup padat, hampir 3 juta orang penduduk. Kawasan yang amat sempit. Tapi dalam kesulitan yang seperti itu, mereka mampu buat sesuatu yang menggerunkan Yahudi, yang menggerunkan musuh. Dalam keadaan dunia Islam berlepas diri, tak bantu mereka. Kita kalau duduk dalam keadaan mereka, saya ingat kita akan sanggup buat apa saja, ya. Umpama kita duduk dalam rumah, musuh duduk kat luar ni, makan tak bagi, minum tak bagi, nak keluar tak boleh, macam mana kita nak pecahkan kepungan dia? Maka akan ada yang tidak sabar, ya. Dan maka akan ada yang berpandangan bahawa kita kena gertak juga musuh ini dengan sesuatu yang mungkin sehingga terpaksa mengorbankan nyawa, maka nyawa itu terpaksa dikorbankan, ya. Jadi pandangan para ulama, bila kita lihat dalam perkara seperti ini, kita letakkan pandangan-pandangan seperti ini sebagai pandangan ijtihad, ya. Kalaulah para ulama di Palestin di sana menganggap bahawa ini satu daripada kaedah menghadapi musuh, sewajarnya kita akur dengan pandangan mereka. Sebab mereka yang duduk di tempat itu lebih arif, lebih faham, lebih tahu keadaan yang menimpa diri mereka. Tuan-tuan, pernah satu ketika Yahudi cuba menyekat perkembangan rakyat Palestin, ya, dengan harapan dah dibunuh sebahagiannya, yang lain tu jangan beranak pinak, jangan bagi ramai, ya. Sebagai untuk melawan perkara berkenaan, para ulama Palestin memfatwakan orang Islam tak boleh mengamalkan perancang keluarga. Susah macam mana sekalipun mesti beranak banyak-banyak. Kalau tak boleh mengalahkan Yahudi dalam peperangan, sekurang-kurangnya mengalahkan Yahudi dari sudut bilangan. Dan Yahudi takut, sebab orang-orang mereka kurang beranak, ya. Orang-orang Islam ini Allah bagi kesuburan kepada mereka, kemungkinan sebagai suatu persediaan suatu masa nanti untuk menghadapi musuh, ya. Dan satu lagi kadang-kadang yang mereka gunakan sebagai senjata untuk, ya, menghadapi musuh ialah dengan melakukan mogok lapar, ya. Dan dalam hal ini juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau juga berpandangan mogok lapar itu termasuk membunuh diri, ya. Tetapi pada saya, kalau mogok lapar semata-mata nak mogok protes, ya, itu bunuh diri, ya. Tapi kalau dalam konteks orang yang berjuang seperti rakyat Palestin, sebagai contoh, mereka disiksa di dalam penjara, sebagai kaedah untuk memaksa Yahudi itu jangan menyiksa mereka beramai-ramai, mereka mogok lapar untuk menarik perhatian pihak antarabangsa, ya, mereka wajar untuk ambil ijtihad, ya. Sebab kaedah-kaedah syarak akhafad dararain ma la yudrak kulluhu la yutrak julluhu, sesuatu yang kita tak boleh ambil semua, kita kena ambil sebahagian besar daripadanya, ya. Kalau adalah dua kemudaratan, ambil kemudaratan yang paling ringan. Ini semua kaedah-kaedah syarak, yang boleh digunakan dalam soal memilih mana satu hukum yang lebih baik dan mana satu hukum yang terbaik, ya. Jadi tuan-tuan, ada setengah orang dahlah dia tak ada rasa ingin bantu perjuangan jihad saudara-saudara kita di Palestin,
Ya. Kadang-kadang fatwa-fatwa yang pelik seolah-olah tidak menyebelahi orang Palestin, itu juga yang mereka cuba dendamkan. Ini masalah. Ini masalah. Para ulama Palestin sebagai contoh, ya, mereka berfatwa seboleh mungkin rakyat Palestin jangan keluar daripada Palestin, jangan berhijrah keluar. Sebab apa? Kalau mereka berhijrah keluar, apa lagi yang tinggal pada mereka? Tanah kampung halaman Yahudi dah ambil dah. Kalau keluar tu memang Yahudi kata, aku bagi tiket kau keluar pun aku sambut. Difatwakan jangan keluar daripada Palestin. Di samping itu, mereka juga memfatwakan tak digalakkan orang Islam pergi melawat Palestin dalam suasana perang. Maka ramailah Cik Kiah dan Cik Mat buat rombongan pergi ke Masjid Al-Aqsa. Kita tak nafi. Itu termasuk yang Nabi sebut, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak diperintahkan kamu melakukan perjalanan jauh kecuali kepada 3 masjid, termasuk Masjid Al-Aqsa. Tetapi dalam keadaan ia dijajah oleh Yahudi, masuk pakai apa? Pakai visa Yahudi. Free? Tak, bayar. Siapa dapat duit? Israel. Ya. Pergi ke sana, duduk di hotel, belum tentu hotel orang Palestin. Sebab kebanyakannya milik Yahudi. Ya. Kemudian kita hanya mampu menyaksikan saudara-saudara kita orang Palestin dihina, ya, dicengkam dan sebagainya. Yang mampu kita buat apa? Ambil gambar. Nah, dengan bangganya menyebut, oh saya dah sampai Al-Aqsa. Tapi Al-Aqsa itu dalam keadaan tidak mengalu-alukan kehadiran kita. Sebab dalam keadaan Al-Aqsa itu terjajah. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut soal, ya, persaudaraan Islam, ia membabitkan banyak perkara. Ya. Sebab itu Nabi SAW sebut lagi di dalam hadis ini tadi, walaisa ala rajulin nadrun fima la yamliku. Ya. Dan tidak boleh seorang lelaki itu bernazar terhadap perkara yang bukan miliknya. Ya. Dia nazar untuk buat sesuatu yang dia tak mampu nak buat. Itu perkara yang tidak dibolehkan. Ya. Dia bernazar untuk buat sesuatu yang dia seolah-olah paksa Allah Azza wa Jalla. Itu juga termasuk perkara yang tidak dibolehkan. Ya. Sebab itu kalau kita lihat, ya, dalam soal bernazar, ya, apa sebenarnya nazar? Setengah para ulama fiqh sebut, orang yang suka bernazar ialah orang yang bakhil. Ya, kalau anak saya SPM straight A, maka saya akan puasa seminggu. Kalau dia nak puasa seminggu, tak boleh. Buat apa nak bagi syarat-syarat kan? Ya, kalau anak saya dapat masuk universiti, saya nak sembelih seekor kambing, nak bagi orang masjid jamu makan. Kalau rasa nak sedekah, tak boleh. Sedekah je lah, tak payah nak bagi syarat-syarat. Sebab tu sebahagian besar para fuqaha sebut orang yang suka bernazar ialah orang yang bakhil. Kalau nak sedekah, tak perlu nak nazar. Sebab itu Nabi SAW sebut, man nazara an yuti' Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk buat ketaatan kepada Allah, maka buatlah ketaatan itu. Tak perlu nak bernazar. Ya. Sebab itu para ulama tak ada sebut bahawa bernazar ini perkara yang mustahab, perkara yang digalakkan ataupun tidak. Tidak. Ia hanya perkara yang diharuskan. Nak bernazar boleh. Tapi apakah orang bernazar itu dapat pahala? Belum tentu. Ya, belum tentu. Sebab nak buat kebaikan tak perlu bagi syarat. Tak perlu bagi syarat. Adakah patut kita nak melakukan kebaikan itu buat syarat? Ya, kita kata kat mak kita, saya akan mentaati mak kalau mak bagi semua harta pusaka kat saya. Tak betul. Ya.
Soal mentaati ibu bapa itu perkara yang diwajibkan oleh agama, perkara ketaatan tanpa perlu diletakkan syarat. Sebab itu Nabi sebut, ya, man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa bernazar untuk taat kepada Allah, taatilah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada orang tanya kat saya baru ni, ada hamba Allah bernazar untuk buat akikah. Akikah tu dah sunnah dah, tak payah nak nazar, ya. Sebab ada yang terfikir bila dia nazar akikah umpama dia nazar korban. Tidak, nazar korban itu perkara yang lain, ya. Kalau dia bernazar untuk buat sembelihan korban, dia wajib menyembelih sembelihan korban itu, tapi tunggu hari raya korban, ya. Bila dia nazar untuk sembelihan korban, tak ada satu benda pun daripada binatang itu boleh diambil olehnya, sebab ia sudah dinazarkan. Baik, ada orang yang bernazar perkara yang dia tak mampu untuk buat. Sebagai contoh, bernazar untuk tak berkata dengan seseorang, ya, ataupun, ya, bernazar untuk melakukan maksiat kepada Allah, ya, ataupun dia bernazar untuk buat benda yang mungkin bawa musibah pada dia. Saya ingat satu ketika dulu, waktu ngap sayot kuat, ya. Tahu ngap sayot, Sarawak selalu menang main bola tu, ya. Maka seorang daripada yang bertanggungjawab itu bernazar, kalau ngap sayot malam tu menang, dia akan terjun daripada jambatan Sungai Sarawak. Maka ramailah yang bertanya, wajib ke dia terjun? Ya. Lepas tu ada yang tanya lagi, dia nak kena terjun siang ke malam? Ya. Ada yang tanya lagi, takwil akan jadi banyak. Dia kena terjun tu waktu air pasang ke air surut? Jadi ini semua dipanggil sebagai nazar lajjaj, ya. Nazar orang yang marah, nazar orang yang sombong, nazar orang yang main-main sebenarnya, ya. Sebab kalau nak nazar pada perkara ketaatan yang mampu dibuat. Ada juga orang nazar ketaatan, nazar untuk puasa setahun, ya. Sehat macam mana pun ia bukan nazar yang baik, ya. Sepanjang tahun berturut-turut dia bernazar untuk puasa, itu nazar lajjaj, ya. Baik, nazar dengan sumpah adalah dua perkara yang hampir sama. Sebab itu kafarah bagi dua perkara ini adalah hampir sama, ya. Kafaratun nazari idza lam yusamma kafaratu yamin. Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, ya. Kafarah orang yang bernazar apabila tidak ditentukan nazar dia itu, maka dia seperti kafarah orang yang bersumpah. Baik, tuan-tuan, saya dah sebut tadi, kalaulah orang bernazar pada perkara yang dia tak mampu buat, atau bersumpah atas perkara yang dia tak mampu buat. Contohnya, dia bernazar atau bersumpah tak mau bercakap dengan bapa dia, sedangkan perbuatan itu haram, memutuskan silaturahim. Maka apa yang patut dia buat? Ya, maka yang patut dia buat ialah dia bercakap dengan bapa dia. Dia mesti langgar nazar yang maksiat itu tadi, yang saya sebut tadi, ya. Wajarkah dia terjun daripada jambatan Sungai Sarawak tu? Tak perlu terjun. Sebab kalau dia terjun, kemungkinan membahayakan diri dia, ya, mungkin membahayakan diri dia. Takat terjun daripada jambatan gantung denai larian tu, saya ingat taklah bahaya sangat. Paling-paling jatuh atas biawak yang ada kat bawah tu. Tapi kalau terjun daripada jambatan yang tinggi, kemungkinan besar ia bawa mudarat kepada dia, ya. Jadi bagi orang yang bersumpah atau bernazar perkara yang haram, apa patut dia buat? Dia langgar sumpah dia, dan selepas itu bayarlah kafarah bagi sumpah. Baik, tuan-tuan, dalam hubungan suami isteri, orang Arab jahiliah dulu,
Mereka gunakan sumpah dan nazar ini untuk menyiksa isteri-isteri mereka. Itu yang disebut dalam Al-Quran sebagai al-ila, walladzina yu'luna min nisa'ihim, dan suami-suami yang bersumpah ilah terhadap isteri-isteri mereka. Apa sumpah ilah? Menggantung isteri tanpa bertali. Dia bersumpah untuk tak tidur, tak mensetubuhi isteri dia. Ya. Apa yang patut dia buat? Dia dah bersumpah. Dia sudah bernazar. Macam mana dia nak langgar sumpah dan langgar nazar dia? Tetapi apakah sumpah itu sumpah yang halal? Sumpah itu sumpah yang haram. Dia bersumpah, aku takkan tidur dengan kau untuk selama-lamanya. Isteri ini jadi bini pun tidak, jadi laki pun tidak, jadi janda pun tidak, jadi anak dara pun tidak. Ya. Para ulama sebut berdasarkan hukum Al-Quran, kalaulah suami itu tidak menggauli dia selama 4 bulan, otomatik isteri boleh minta untuk ditalakkan sebab datang mudarat pada diri dia. Dan suami pula, kalaulah dia ingin memutuskan sumpah itu, maka dia kena tidur dengan isterinya dan membayar kafarah sumpah dia. Tapi ilah ni dah jarang sangat berlaku lah. Ya. Nak kata Quran rakamkan kepada kita betapa teruknya perangai manusia sampai tahap macam tu. Soal hubungan suami isteri pun dia sanggup jadikan bahan sumpahan. Ya. Seorang suami yang tak bertanggungjawab, tak beri nafkah batin kepada isterinya, ini mudarat kepada isteri. Ya, ini mudarat kepada isteri dia. Ya, sebab itu bila kita dengar orang barat sebagai contoh mengarut kata ya suami merogol isteri itu satu kesalahan. Ya. Seorang suami yang berkeinginan dengan isteri dia itu perkara yang natural. Ya. Perkara yang natural. Soal dipaksa dan sebagainya barangkali membabitkan soal adab dan tata susila. Tapi untuk dituduh suami merogol isteri ni masalah. Ya. Sebab kita pun tak pernah dengar ada isteri merogol suami. Itu kita tak pernah dengar. Sebab itu suami menggauli isteri itu adalah hak isteri. Dan kalaulah isteri merasai dia kena mudarat kerana suaminya gagal menggauli dia dengan baik, isteri boleh pergi ke mahkamah untuk memohon difasahkan perkahwinan itu. Ya. Cuma masalah barang ni, undang-undang kita sebahagian besarnya cantik, pelaksanaan itu yang susah untuk kita sebut. Ya, tuan-tuan dah telanjur cakap benda ni, suka saya sebut sebab malam ni saya tengok muslimat ramai. Sebenarnya dalam undang-undang keluarga Islam kita, hak isteri untuk menceraikan suami itu terlalu banyak. Lebih daripada 20 alasan. Suami ni hanya ada satu hak saja, iaitu hak talak. Isteri ada hak untuk fasahnya, ada hak untuk khuluknya, ya, ada hak untuk faraknya, ya. Pelbagai hak ada untuk seorang isteri. Tapi sebab orang kita ramai tak tahu hak dia, dan juga kadang-kadang pihak yang sepatutnya memberikan hak itu tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab dia, ini yang menimbulkan masalah. Tapi tuan-tuan saya cakap banyak pula kan, nasib baik orang rumah tak ikut kan. Sebenarnya dalam undang-undang kita soal fasakh ni, saya buat kajian peringkat master dulu. Kita ambil pandangan kebanyakannya adalah pandangan mazhab Maliki dan pandangan mazhab Hambali. Ya, pandangan mazhab Syafi'i dalam soal fasakh hampir-hampir tak ada. Sebab tu kalau orang nak marah kepada rakyat Perlis tak ikut mazhab Syafi'i, buanglah undang-undang keluarga tu. Ya, tak silap saya hampir 27 alasan untuk isteri memfasahkan suaminya. Bahasa yang standard dia menceraikan suaminya ialah alasan-alasan yang diberi oleh mazhab Maliki dan mazhab Hambali.
Ya, terutama peruntukan berkaitan dengan soal mudarat yang didatangkan oleh suami kepada isteri. Pandangan mazhab Maliki, ya, seorang suami, ini berat sikit nak sebutnya, tapi tak apalah, kena sebut juga. Kalau dia bermasam muka kepada isterinya, lalu isterinya merasa mudarat akibat masam muka suaminya pada hari itu, isteri dia mengadu kepada qadi boleh memfasahkan perkahwinan itu. Dan itu ada dalam undang-undang kita. Cuma soal laksana tak laksana itu yang kita tak tahu. Ya. Suami tak bagi nafkah bertahun-tahun pun tak difasahkan. Ini zalim kepada hak wanita. Ya. Ini zalim kepada hak wanita. Ya. Sebab itu tuan-tuan, agama kita cerita kemuncak kezaliman itu wujud pada ilah. Bukan hanya dia siksa isteri dia, dia bersumpah lagi atas nama Tuhan, demi Allah aku takkan tidur dengan kau. Dicerai pun tidak, digauli pun tidak. Ya, maka apa jadi kepada wanita itu? Berlalu saja 4 bulan, dia jumpa qadi boleh memfasahkan mereka. Ya, kalau dia nak sabar sehingga 4 bulan. Kalau dia tak sabar, dia boleh minta qadi memfasahkan kerana dia didatangkan mudarat oleh suami dia. Baik, berlalu 4 bulan, suami pun terfikir balik, ya Allah, aku nak kahwin dengan orang lain, rasa tak berapa nak kenal. Macam mana nak pujuk balik isteri dia? Kalau dah berlalu 4 bulan, itu hak isteri. Kalau dia nak kahwin balik, kena hantar rombongan meminang, bertunang balik sebulan, lepas tu carilah bunga mangga apa semua, sembelih lembu 2-3 ekor, macam pengantin barulah. Itulah maksud dia. Ya, ilah perkara yang kita hampir tak terfikir, tapi manusia sanggup bersumpah di atas perkara seperti itu. Ya, sebab itu jalan penyelesaian yang diberikan oleh agama, macam mana nak langgar sumpah itu, langgar sahaja. Lepas itu bayarlah kafarah kepada sumpah. Yang terakhir sekali yang disebut di dalam hadis ini tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak maaflah hari ni saya terlebih letih sikit, jadi saya tak banyak boleh bercakap, ya. Wala'nul mu'mini kaqatlihi, dan melaknat seorang mukmin itu adalah sama seperti membunuh dia. Apa itu laknat? Ya, laknat ialah perkataan yang menjauhkan seorang manusia daripada rahmat Allah. Ya, siapa yang mampu menjauhkan manusia daripada rahmat Allah? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melaknat manusia, sebagai contoh, Allahumma al'an fulan, ya Allah engkau laknatkan si fulan. Ya, orang akan keluar perkataan ini lahir daripada kebencian. Kebencian yang melampau, ya. Nabi SAW pernah satu ketika, kerana Nabi cukup marah kepada orang kafir, Nabi laknat orang kafir. Allah Ta'ala turun ayat Al-Quran, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Allah Ta'ala tegur, Allah Ta'ala kata, kamu tak ada kuasa dalam urusan mereka, ya. Kamu juga tak ada kuasa untuk menentukan mereka bertaubat ataupun tidak, ataupun mendatangkan penyiksaan kepada mereka, kerana sesungguhnya orang kafir itu memang zalim. Jadi tak perlu dilaknat mereka, ya. Sebab itu pandangan yang paling sahih ialah kita tak boleh laknat sesama mukmin dan kita tak boleh laknat orang kafir. Itu pandangan yang paling sahih. Apa sebab? Kita tak tahu soal hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia belum mati, selagi itu peluang hidayah masih ada. Ya, kita geramlah dekat bush dulu, tapi kita tak tahu kalau Allah nak bagi hidayah kepada dia. Ya, baiklah, Bush pun mati. Wajarkah kita melaknat dia? Oh, dah terbukti dia mati kafir. Ya, apa faedah melaknat orang yang dah mati? Ya, tak ada faedah. Ya,
Kalau begitu, apa yang patut kita buat? Kalau ada orang yang Allah laknat, kita laknatlah dia. Kalau orang itu kita tak tahu bagaimana nasib dia, buat apa kita nak sibuk? Abu Lahab, jelas Quran sebut, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan dia itu memang celaka. Allah laknat dia. Fir'aun, Haman, Allah laknat dia. Tapi jangan kita cari yang lain. Letak pula maha Fir'aun lah, maha Haman lah, maha Abu Lahab lah. Ya, tolonglah ya. Melaknat orang mukmin itu umpama membunuh dia. Ya. Artinya dosa melaknat orang mukmin itu umpama dosa membunuh orang mukmin. Subhanallah. Ya. Dan melaknat orang kafir, ya, adalah termasuk perkara yang tidak digalakkan. Sehingga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebut kemungkinan perbuatan melaknat orang kafir itu termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis la tasubbul amwat fa innahum afdau ila ma qadimu. Jangan kamu melaknat, menyumpah, mencerca orang-orang yang sudah mati, kerana sesungguhnya mereka sudah membawa pergi apa yang mereka lakukan. Yang dah sudah tu sudah dah. Ya, perkelahian mak bapak kita yang dah meninggal dunia tu mereka dah bawa jalan. Nenek moyang kita yang bergaduh tu mereka dah bawa jalan. Ya, Allah Ta'ala dah ada keputusan untuk mereka. Buat apa kita campur? Tetapi sifat manusia yang jahiliyah, yang ni yang dia akan bangkit balik, ungkit balik. Ya, Bukit Keteri itu moyang saya dulu punya. Mereka duk curi daripada moyang saya. Kita pun tak tahu moyang kita ambil macam mana. Silat-silat lebih kurang dengan orang yang rampas daripada dia, sebagai contoh. Kita tak tahu. Maka buat apa kita meneruskan pemusuhan-pemusuhan yang baru? Sebab itu bila Islam datang, Islam buang semua pemusuhan itu. Tak ada laknat pun. Ikrimah bin Abi Jahal berjalan depan Nabi SAW setelah dia Islam. Ada sebahagian sahabat nak melaknat dia, menyebut keburukan Abu Jahal. Nabi larang. Padahal semua kita tahu siapa itu Abu Jahal. Tapi Ikrimah, anak dia, pasti akan terasa hati. Pasti terasa hati sebagai seorang manusia. Abdullah bin Ubay, anak kepada Abdullah bin Ubay. Bila Nabi SAW membayangkan bahawa darah dia itu sudah halal, anak dia kata kepada Rasulullah, jangan suruh orang lain bunuh dia ya Rasulullah. Kalau kamu nak perintah bunuh, bagi aku bunuh. Sebab aku takkan sabar melihat pembunuh ayahku berjalan di hadapan mereka. Ya. Sebab itu cerita orang yang sudah mati, biarlah ia berlalu bersama-sama dengan mereka di dalam kuburan mereka. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, soal melaknat, mencaci maki, perkara yang dilarang di dalam agama. Ya. Saya sebut lagi sedikit ya, sebelum kita azan isyak. Nabi SAW sebagaimana yang dipetik oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, dia bawa hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, la yanbaghi lisiddiqin ayyakuna la'anan, rawahu Muslim. Tidak patut orang yang siddiq, orang yang bersikap benar itu ada sifat melaknat orang. Kalau orang yang suka laknat, caci maki, ya, ini bukan orang yang benar. Ya, ini bukan orang yang benar. Ya. Kemudian kita lihat lagi Nabi bagi ancaman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga daripada Abu Darda. La yakunu al-la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang melaknat itu tak akan dapat syafaat, tak akan mampu beri syafaat, dan mereka tidak akan mendapat kesaksian pada hari kiamat. Sebab apa? Pahala kebaikan dia semua dah diambil oleh orang yang dia laknat. Ya, kebaikan dia setiap kali dia laknat orang lain, kebaikan itu akan diperoleh oleh orang yang dilaknat oleh dia. Sebab perkataan laknat itu umpama menjauhkan dia daripada rahmat Allah.
Sedangkan rahmat Allah itu teramat amat luas. Jadi kita benda yang akan berlaku, kita jangan ambil keputusan. Ya, sebab itu saya 2-3 hari ni ramai orang bising. Orang duk tanya kan, apa pandangan Mufti Perlis kalau pilihan raya dia buat musim haji? Saya tak tahulah, mengkali sebab saya pernah komen soal haji kan. Jadi yang mampu saya jawab ialah kita tunggu dulu. Kalau dia pilihan raya musim haji, baru kita sebut apa hukum dia. Kita kecoh benda yang kita tak tahu lagi. Ya, maka si fulan ni kata begini, si fulan ni kata begini. Ya, sebagaimana yang saya sebut dalam kuliah sebelum ini, memangkah itu wajib, ibadat haji itu wajib. Mana nak dahulu, mana nak kemudian, kita tunggulah sampai masa je. Bila sampai masanya baru kita tahu, ya, yang mana nak didahulukan. Ya, kita tengah solat sebagai contoh, anak kecil kita, ya, apa nama ni, tercekik buah rambutan nampak dalam mulut dia, kita solat, apa patut kita buat? Waktu tu kita akan ambil pertimbangan. Ya, kita tengah solat, rumah terbakar, apa patut kita buat? Yang tu bila berlaku baru kita sebut hukum dia. Ini kita pun tak tahu bila nak pilihan raya, semua dah sibuk. Kalau buat pilihan raya musim haji macam mana? Kejap lagi kalau kita jawab, dia tanya pula, kalau pilihan raya bulan puasa macam mana? Boleh tak kita tak puasa? Kemarin dulu ada pula yang telefon pejabat, ya, minta pandangan kita. Ya, kita patut bantah orang buat Olimpik bulan puasa. Apa kita nak sibuk dah? Olimpik tu pun dah bukan kerja kita. Yang nak pergi ya, yang tak nak pergi sudah. Ya, jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut soal hukum hakam agama, ya, yang kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bila ada perkara-perkara yang bawa soal nak melaknat, nak mencerca, nak mencaci satu sama lain ni, kita jangan layan. Kita jangan peduli. Ya, kita jawab macam ni besok, hari ni lusa orang ni akan macam ni. Lepas tu orang ni akan kata macam ni. Dan akhirnya perkara itu tak selesai. Tiba-tiba pilihan raya belum masuk musim haji. Ya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.